Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Infirdaus daripada kelas DPSU 5H, dan ini adalah ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Darwish, Muhammad Amirul Mukmin dan Muhammad Uzair Ikhwan Shah. Dan hari ini kami akan membentangkan penggunaan tentang aplikasi rukhsah dalam kehidupan seharian. Jadi tanpa lengahkan masa, mari kita pergi ke presenter yang pertama untuk menerangkan tentang pengenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Mukmin bin Asri daripada kelas DPSU 5G dan bernombor metrik NDSU 2020245888. Di hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan berkaitan pengenalan dan juga pengertian rukhsah. Okey. Pengenalan rukhsah. Allah mengutuskan Rasulullah bagi membawa, memimpin dan menunjukkan tata cara untuk beribadah dengan betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak akan memberikan sesuatu ujian jika hamba-Nya tidak mampu untuk menangani ujian tersebut. Apa yang saya ingin maksudkan di sini, Rasulullah telah menunjukkan, telah mengajarkan kepada kita bahawa Islam itu mudah. Islam itu mudah. Apa yang dikatakan Islam itu mudah? Jika kita menghadapi sesuatu masalah di dalam sesuatu macam situasi yang menyebabkan kita terpaksa untuk membuat beribadah dengan menggunakan rukhsah ini, jadi dibolehkan dengan situasi-situasi yang tertentu. Bermakna kita dah tak ada pilihan untuk kita beribadah secara sempurna. Jadi Allah mengutuskan Nabi Muhammad menunjukkan keringanan-keringanan yang diberikan dalam melakukan ibadah, dan juga dalam kehidupan seharian pun Allah telah menetapkan rukhsah-rukhsah yang tertentu ataupun keringanan-keringanan yang tertentu mengikut situasi. Okey. Yang pertama merupakan pengertian kepada rukhsah. Rukhsah membawa maksud, dia membawa maksudnya keringanan. Jadi keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya dalam beribadah. Sebagai contoh, jika kita menghadapi suatu situasi seperti kita sesat di dalam hutan, memakan perkara-perkara yang haram seperti bangkai haiwan dua alam ataupun babi dan anjing, itu dibolehkan kerana kita berada dalam situasi yang terlalu memaksa. Jika kita memakan perkara tersebut adalah untuk hidup, bukan bermaksud kita dibolehkan makan, kita makan sampai kenyang, tapi dibolehkan hanya untuk mengalas perut sahaja. Itu sebagai contoh keringanan. Jika keringanan di dalam beribadah, pelbagai lagi keringanan yang akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya. Jadi rukhsah, pengertian rukhsah adalah rukhsah suatu perkara ataupun sesuatu konsep keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi memudahkan hamba-hambanya untuk beribadah untuk tetap beribadah walaupun berada di dalam situasi-situasi yang memaksa dan terpaksa untuk meringankan, seperti musafir, bermusafir, sesat ataupun sakit, dibolehkan untuk menggunakan rukhsah-rukhsah ini. Jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwish bin Jamaluddin dari kelas DPSU 5H.
Okay, saya ingin menerangkan berkenaan jenis rukhsah, iaitu yang pertama adalah rukhsah dalam solat. Ya, seperti mana kita ketahui, bagi orang yang bermusafir ni, dia diberikan rukhsah, iaitu solat jamak, di mana mereka boleh jamakkan solat fardu daripada zuhur ke asar, dan maghrib ke isyak. Daripada 4 rakaat solat fardu tu boleh solat 2 rakaat solat fardu tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah rukhsah dalam berpuasa. Okey. Rukhsah dalam berpuasa ni dia bagi orang-orang tertentu, iaitu orang yang bermusafir, orang yang sakit, orang yang mempunyai darah haid dan nifas, orang tua sama ada uzur atau lemah. Okey. Di mana mereka ni ketika mereka berpuasa, okey, jikalau mereka tidak ada daya dan upaya, mereka boleh berbuka terlebih dahulu. Tapi mereka boleh makan, tapi puasa yang hari tu dia kena ganti pada akan datang. Dia kena ganti akan datang. Okey, itu saja daripada saya. Maaf kalau ada salah dan silap, ada kesalahan ke. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Uzair Konsyah bin Muhammad Syakir. Saya dari kelas DPSU Limeji. Nombor matrik saya DSU 2020-25-203. Okey, saya akan menerangkan tentang rukhsah dalam pemakanan. Okey, rukhsah ini adalah rukhsah yang wajib dilakukan. Pada asalnya hukumnya adalah haram, kerana rukhsah ni boleh boleh pakai ketika di dalam masa darurat sahaja. Okey, hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram adalah untuk menjaga kesihatan badan, memakbulkan doa kita, memelihara kewarasan akal dan juga menjauhi diri daripada siksa neraka. Okey, yang seterusnya, syarat rukhsah memakan dan meminum makanan yang haram. Hanya terdapat makanan atau minuman yang haram ketika waktu tu, ketika waktu kita susah. Okey, seterusnya, makanan atau minuman sekadar untuk menyelamatkan nyawa, untuk kita survive saja. Yang ketiga, makan atau minum bukan untuk kenyang. Okey, contohnya kita memakan daging babi hanyalah untuk mengalas perut kita supaya tidak terlalu lapar. Alas perut kita, nama pun alas kan. Kalau alas, so kita tidak boleh makan sehingga betul-betul kenyang. Alright. Yang terakhir, hikmah rukhsah memakan dan meminum makanan yang haram di dalam keadaan darurat. Hikmah rukhsah memakan dan meminum makanan yang haram di dalam keadaan darurat ini, Islam mewajibkan umatnya menjaga nyawa, kerana nyawa itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga untuk diri kita dan juga setiap umat Islam. Okey, yang terakhir, melambangkan ajaran Islam itu tidak membebankan setiap umatnya dan memudahkan umat-umatnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baiklah, kita dah sampai yang penghujungnya, iaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah Islam penuh dengan konsep rukhsah yang mempunyai ruang yang amat luas serta universal. Kerana konsep rukhsah sangat sesuai dengan segala situasi dan perkembangan, sesuai dengan peredaran zaman. Memang sangat sesuai lah. Walaupun masa dah berjalan, masa lampau pun hukum rukhsah ni akan sesuai pada semua dan pelbagai lah. Okay. Jadi itu sahaja daripada kepala kami. Sekian, terima kasih.